Okay. Lampu. Lampu. Lampu studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Sedikit untuk taklimat ataupun promosi ataupun pemberitahuan tentang program terbaru kita di Kubat Center. Ahlan wa sahlan diucapkan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang mengucapkan salam pada saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kita sudah pun berada di hujung-hujung Rejab dan dah nak masuk kepada bulan Syaban, dan sebulan sahaja lagi nak masuk kepada bulan mulia, bulan Ramadan. Yang mana kita tahu bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Bagaimana para salafun salih, mereka menangisi, mereka menanti-nantikan kehadiran daripada hadirnya bulan Ramadan itu dengan 3 bulan awal, 6 bulan awal. 3 bulan yang awal tu start daripada awal bulan Rejab lagi mereka sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rejab, berkati kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi di antara bentuk keberkatan pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban itu adalah disebut oleh para ulama, ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, berkati kami pada 2 bulan sebelumnya dengan bulghah, dengan bulghah, perbelanjaan. Sebahagian menyebutkan umur, maknanya antara berkatnya Rejab dan Sya'ban itu umurnya diberkati Allah sehingga sempat jumpa bulan puasa tahun ni lah. Kan? Dan sebahagian ulama kata ballighna di situ diambil daripada bulghah, maknanya jadikan kami ini dapat spend fi sabilillah banyak pada bulan Ramadan, maka dimurahkan rezekinya pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Okay. Selain daripada itu adalah ibadah kita lah yang kita nak rebut di bulan Ramadan itu, yang cukup banyak. Kalau tak diberikan taufik oleh Allah untuk kita laksanakan kebaikan, tidak diluaskan rezeki kita, maka akan sukarlah untuk kita buat. Badan tak sihat, sakit, susah juga nak amal ibadah di bulan Ramadan. Duit tak ada pun susah juga nak kita infak, yang mana itu merupakan salah satu daripada benda yang besar lah yang kita nak capai di bulan Ramadan. Maka di antara bentuk keberkatan pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban itu adalah seseorang bersedia memasuki bulan Ramadan. Jadi persediaan tu apa? Kita nak laksanakan ibadah di bulan Ramadan tu. Jadi ibadah ni nak dilaksanakan kena ada ilmu. Para ulama' mengumpamakan dia macam pelaburan. Kita nak main saham ke, kita nak melabur ke syarikat mana-mana ke, kita ada duit, kita nak beranakkan duit kita, maka cara dia kita kena pandai strategi. Dia ada strategi dia. Strategi tu ilmu lah, kan?
Orang yang masuk dalam dunia pelaburan, kalau tak ada ilmu, tersontot sajalah. Terciduk kan, makna kena tipu Pak Mantelo ke apa ke, skim-skim cepat kaya ke apa ke, yang hakikatnya hanya membinasakan ataupun menipu saja. Jadi kena pandai ilmu nak masuk pelaburan, dekat mana kita nak melabur, bila masa yang terbaik kita nak melabur. Jadi itu tempat kalau kita umpamakan macam pelaburan. Hakikatnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ganjaran-ganjaran, bonus-bonus yang Allah Ta'ala nak bagi. Jadi seseorang perlu bijak untuk gunakan ilmu yang dia ada untuk persediaan melabur dia, dapatkan ganjaran yang berlipat ganda, keuntungan-keuntungan yang sangat Masya Allah yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka disebabkan itu, antara keberkatan bulan Rejab dan Syakban tadi adalah seseorang yang nantinya masuk dalam bulan Ramadan dengan ilmu. Jadi ni ilmu dah penuh di dada dah. Kalau kata Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Hafizahullah, beliau kata macam orang masuk gua lah. Macam orang masuk gua. Dalam gua tu penuh dengan batu-batu permata dan intan, berlian, emas, perak dan sebagainya. Jadi bila masuk dalam tu, kalau seseorang yang dia terus masuk dalam gua tu, dia pun tak dapat nak beza mana satu permata, mana satu batu kerikil. Mana satu permata, mana satu batu kerikil. Jadi seseorang yang dia di luar daripada gua tu, dia dah bersedia dulu dengan training, dia dah belajar ilmu perbatuan tadi, kenal yang mana permata, yang mana batu kerikil, batu tepi jalan, yang tak bernilai, bezakan dengan yang bernilai. Maka dengan ilmu yang dia ada tadi, bila dia masuk saja dalam gua, yang mana duduk dalam gua tu tak lama, dia bagi satu tempoh saja, iaitu kalau Ramadan tu kan tempohnya 30 hari je, bukan lama pun 30 hari. Jadi 30 hari kalau dia sia-siakan duduk dalam tu, tak ada ilmu, masuk sajalah, duduk dalam gua tu, tak ambil permata-permata yang cukup banyak yang ada dalam gua tu. Jadi orang itu kelebihan, orang yang ada ilmu berkenaan dengan bonus-bonus yang ada dalam Ramadan. Bila dia masuk dalam gua tu, Ramadan itu 30 hari dia berada di dalamnya, setiap harinya dia mengutip akan bonus-bonus yang cukup banyak yang ada dalam bulan Ramadan. Maka atas dasar itulah kami di sini di Kubat Center, kita nak laksanakan awal persediaan untuk kita masuk ke dalam Ramadan yang penuh dengan permata-permata, bonus-bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka kita masuk dengan ilmu persediaan supaya kita dapat beramal ibadah dengan maksimum. Masuk dalam tinggal kutip je. Kan kalau kita tak ada ilmu, masuk dalam gua tu kita bawa keluar, asal batu bawa keluar penuh dengan batu kerikil saja. Takut-takutlah begitu keadaan Ramadan, masuk dalam Ramadan, keluar hari raya Syawal dalam keadaan dosa pun tidak terampun. Wal'iyadzubillah. Dalam keadaan pahala pun tak ada. Orang lain kutip banyak pahala, kita tak tahu apa-apa. Tak tahu apa nak dia buat bulan Ramadan. Tak tahu hukum hakam berkenaan Ramadan. Silap-silap puasa kita pun setiap hari tak sah. Kerana kita tak ambil tahu tentang hukum hakam persediaan kita nak masuk dalam bulan tersebut. Maka dengan itu, di sini hari ini kita promo saja. Ini tadi mukadimah lah, mukadimah promo program kita, kan? Kita nak promo program kita yang akan berlangsung insya-Allah bermula daripada minggu ini. Semua kuliah-kuliah duha kita akan ada sedikit kita revise sikit lah timing dia dan juga konten dia. Kalau sebelum ni hari Isnin kita baca Riyadhus Salihin, hari Selasa kita baca 40 hadis cinta dengan Ustaz Husni, hari Rabu kita ada kelas tajwid dengan Ustaz Omar dan Ustaz Khan baca sirah, hari Khamis kita ada bahasa Arab, hari Jumaat kita ada tafsir dengan Ustaz Abdul Rahman dan juga fiqh dengan Ustaz Ahmad Salahuddin. Jadi untuk hujung Rejab dan juga sepanjang bulan Syakban ini, sebulan, kita akan tukarkan konten. Kita pausekan dululah semua kuliah-kuliah tu, kita tangguhkan seketika, dan lepas raya nanti insya-Allah kita akan sambung balik. Jadi dalam tempoh Syakban ataupun akhir Rejab ini, ataupun masuk bulan Syakban dan juga sepanjang bulan Ramadan nanti, kita akan baca konten yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi kita akan buat daurah lah. Daurah Marhaban Ya Ramadan. Dia panggil daurah Marhaban Ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Ya.
Jadi hari ini saya bagi taklimat sikit saja. Saya tunjukkan kitab yang akan kita gunakan. Inilah kitabnya, Marhaban Ya Ramadan. Jadi kitabnya tebal. Ada 300, lebih kurang 320 muka surat. Jadi perbahasan yang tuntas berkenaan dengan keterkaitan dengan puasa. Kitab ini dikarang oleh Syekh kami, Syed Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini hafizahullah ta'ala, seorang ulama Madinah yang sekarang ni tinggal di Madinah. Dan kitab ni bahas tuntas berkenaan dengan segala yang berkaitan dengan Ramadan. Puasa ke, iktikaf ke, zakat fitrah ke, semualah apa saja yang berkaitan dengan Ramadan. Banyaklah kalau kita tengok bab-bab dia, doa-doa apa nak amal, ya, kemudian semayang raya, perbahasan tarawih, perbahasan witir, perbahasan iktikaf, cerita tentang Lailatul Qadar, kemudian fidyah. Benda-benda yang berkaitan semuanya dengan Ramadan. Makruh apa dibuat waktu puasa, yang batalkan puasa, apa yang sunat waktu puasa, apa yang wajib, syarat-syarat dia, rukun-rukun puasa, berkaitan dengan puasa dan sebagainya. Jadi keterkaitan dengan apa hubungan dengan Ramadan akan banyak kita dapati di dalam ini. Amalan-amalan yang patut dibuat dalam bulan Ramadan cukup banyak. Jadi insya-Allah kita akan mula baca. Saya tengah susun untuk minggu ni kita mula baca bersama dengan para asatizah kubak kita lah, yang biasanya ada kuliah duha tu. Kita akan adjust waktunya untuk kuliah duha kita jadi daurah Marhaban Ya Ramadan, dan dia berlangsung pada jam 10 pagi. Jadi kuliah-kuliah kita akan berlangsung pada jam 10 pagi. Okey. Sebelum ni pukul 9 kan? Kuliah kita ada pukul 9 dan pukul 10. Jadi lepas ni kuliah kita akan berlangsung pada jam 10 hingga 11 pagi setiap hari. Maknanya Isnin sampai Jumaat lah. Isnin sampai Jumaat. Dan kami akan gilirkan lah asatizah yang akan baca kitab ni. Jadi sepanjang tempoh sampai bulan puasa, mungkin drag sampai masuk bulan Ramadan sekalipun, kalau kita tak habis lagi baca kitab ni, untuk kita bahaskan kitab Marhaban Ya Ramadan dalam daurah Ramadan kita. Setiap jam 10 hingga 11 pagi insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan untuk mendapatkan kitab. Okey, untuk mendapatkan kitab harganya RM30. Bagi yang nak mendapatkan kitab, harganya RM30. Nanti saya iklankan juga dalam Facebook dan juga dalam grup WhatsApp kita. Bagi yang nak dapatkan kitab, nanti boleh mesej pada nombor admin yang kita tentukan, dan nanti kita akan post lah. InsyaAllah kita akan post. Kitabnya pun mungkin hari ni sampai stok dia. Jadi dalam tempoh seminggu ni mungkin mukaddimah di awal-awal itu, mukaddimah, dan saya harapkan agar sampailah pada tangan tuan-tuan dan perempuan yang beli kitab ini untuk kita insya-Allah. Bagi yang berhajat nak wakafkan pun boleh. Boleh bagi tahu pada saya berapa buah nak wakafkan, boleh wakafkan, dan kita akan hantarkanlah kepada orang yang nak beli kitab ini. Kita akan maklumkan pada mereka. Kalau ada bilangan ataupun jumlah wakaf yang sedia ada, kita akan maklum. Tapi maknanya kalau beli harganya 30, campur dengan pos saya rasa dalam RM6 lah. RM6 tebal macam ni RM6 tak pasti, yang lebih kurang lah. Tak apalah kalau lebih-lebih sikit tu kami tanggung lah sikit. Okey. Jadi nanti saya akan iklankan, saya akan buat sikit poster dia dalam grup kita. Lambat sikit makluman tadi. Jadi insya-Allah kita akan maklumkanlah dari masa ke semasa. Untuk hari ini makluman saja untuk kita launch lain. Lunch kejap lagi. Kita launch dulu baru kita lunch, ya. Jangan cepat sangat nak lunch sebab breakfast pun belum. Okey. Jadi kita launch, tujuan kita adalah hari ini untuk launch program daurah Ramadan kita insya-Allah, yang akan berlangsung pada minggu ni dengan penggiliran asatizah yang akan kita maklumkan kemudianlah. Tapi yang pentingnya sepanjang bulan akhir Rajab, kemudian Syaban, kemudian Ramadan, kita akan baca kitab ni insya-Allah. Jadi sekejap lagi saya akan maklumkanlah dalam grup bagaimana nak dapatkan kitab, dan dari masa ke semasa insya-Allah kita akan maklumkan berkenaan dengan daurah ini. Wallahu alam.
Kalau ada apa-apa persoalan, ni nak soal apa Ustaz? Belajar pun belum lagi. Itu je lah. Kalau tak clear berkenaan dengan info tentang program ini, yang akan terlibat kebanyakan asatizah kita lah. Melainkan yang waktu siang memang tak dapat nak khidmat lah kerana ada kerja. Saya, Ustaz Husni, Ustaz Ahmad Salahuddin, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Omar, insya-Allah. Ustaz Omar pun tajwid kita hold dulu sekejap. Ustaz Omar akan baca juga kitab ni sama-sama dengan kita, insya-Allah. Jadi itulah dulu untuk ketika ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita dengan diberkati kita dengan ilmu persediaan kita nak masuk bulan mulia, bulan Ramadan. Diberkati kita dengan ilmu, dengan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur sehingga kita bertemu bulan Ramadan dan masuk dalam keadaan kita bersedia, insya-Allah. Ini harapan kami lah. Kita baca ni nak revision, nak ulang balik hukum hakam dan sebagainya supaya kita dapat masuk dalam Ramadan dalam keadaan bersedia, bagaikan singa nak menyambar saja. Maknanya dah terbentang luas rezeki-rezeki yang banyak, tinggal kita nak sambar saja dengan persediaan yang ada. Ini bekal kita lah ni, bekal kita, insya-Allah. Okey, wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.